Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi hari ini kita bersama lagi dengan Cikgu Farhah dalam matematik tingkatan 1 bab 8. Okay. Jadi apa yang kita akan belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar macam mana kita nak buat kita nak bina sudut 60 darjah dan juga membahagi dua sudut dengan hanya menggunakan jangka lukis dan pembaris sahaja. Tidak perlu menggunakan jangka sudut. Okey. Okey, jadi kita akan buat dulu pembinaan sudut 60 darjah. Jadi dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris sahaja, bina garis PQ supaya sudut PQR bersamaan dengan 60 darjah. Jadi dekat sini kalau awak perasan dia dah berikan sudut di tempat yang diinginkan. Okay. Bila dia beri soalan sudut ni simbol sudut PQR, so awak tengok dekat tengah ni Q kan. Jadi maksudnya sudut itu berada dekat Q. Okay. Dengan nilai sudut 60 darjah. Okay. Jadi macam mana kita nak buat? Okay. Kita nak guna jangka sudut. Okay. Jadi kita keluarkan jangka sudut. Okay. Jangka sudut. Okay. Jadi berada di Q. Okay. Awak letakkan yang tajam mesti berada di Q. Okay. Kemudian, okay. Jadi untuk buat ni, okay. Dia punya dia punya panjang bagi setiap jangka lukis tu mesti awak buat lebih daripada separuh panjang garisan. Contohnya panjang garisan QR kan. Okay, jadi separuh dia macam ni. Jadi awak lebihkan. Okay, mesti lebih daripada separuh. Okay. Kemudian bila dah lebihkan separuh, kita akan mulakan buat satu garisan daripada awal, daripada lebihkan sedikit. Okay, so awak buat sampai atas ni. Okay, right. Okay, bila dah buat satu garisan, okay, dan yang terakhir, okay, bila daripada Q, tadi kita buat tajam daripada Q, so sekarang yang tajam ni pada R. Okay, kemudian dalam jarak yang sama kita akan buat persilangan tanda pada garisan yang kita dah buat tadi. Okay, jadi kita akan buat satu garisan macam ni. Okay. Okay, bila kita dah buat garisan macam tu, okay, jadi dah siap kan? Jadi awak keluarkan pula pembaris. Keluarkan pembaris. Okay. Dah keluarkan pembaris. Apa kita nak buat dengan pembaris ni? Okay, kita akan sambungkan titik Q dengan titik yang bersilang ni. Okay. Jadi cikgu tandakan silang ni. Okay, jadi cikgu buat satu titik dekat sini. Warna biru. Okay, jadi ambil pembaris, sambungkan daripada Q sehinggalah kepada kepada apa? Kepada yang kita dah dapat tadi. Okay. Okay, jadi buat satu garisan. Okay. Buat satu garisan daripada Q sehinggalah daripada Q sampailah persilangan antara dua garisan yang kita dah dapat tadi.
Okay, buat macam ni. Okay. Tak nampak tak apa cikgu tukar garisan warna ungu yang gelap. Okay, buat daripada Q sehinggalah ke titik persilangan. Lebih pun tak apa, tak ada masalah. Okay. Okay, bila kita dah dapat dah macam ni, okay, kita akan labelkan, okay, label, okay, garis yang kita baru buat tadi dengan label dia sebagai P. Okay, kemudian sudutnya ialah 60 darjah. Okay, so 60 darjah. Okay, boleh? Okay. Right. Okay, selepas itu kita akan pergi kepada kemahiran yang kedua, okay, membahagi dua sama sudut. Dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris sahaja, bina pembahagi dua sama sudut bagi sudut PQR. Jadi dia berilah dekat sini gambar raja PQR. Dengan keadaan sudutnya ialah 60 darjah. Jadi kalau awak fikir secara logik, okay, 60 darjah bahagi 2, kita akan dapat 30 darjah. Jadi macam mana kita nak dapatkan 30 darjah ni dengan hanya menggunakan jangka lukis saja? Okay, jadi macam biasalah, kita keluarkan jangka lukis. Okay, dah keluarkan jangka lukis. So cikgu nak guna warna pink lah. Okay. Alright. Jadi dah keluarkan yang terlukis kan. Okay. Dengan kaedahnya, okay, sudutnya berada di Q. Jadi yang tajam awak letakkan pada Q. Okay. Okay. Jadi sama juga. Okay. Garis yang kita nak buat tu mesti lebih daripada separuh. Kurang separuh pun tak apa juga. Okay. Tapi cantiknya lebih separuh lah. Okay. So, bila dah tetapkan lebih daripada separuh, kita akan buat dia punya garisan sampai kena pada garisan 60 darjah tu. Okay, di situ. Okay, boleh? Okay, bila kita dah kenakan pada garisan yang itu, okay, guna warna kuning pula. Okay, macam mana kita nak bahagikan dua? Okay, ambil jangka lukis. Okay, yang pertama awak letakkan yang tajam ni pada persilangan garisan yang kita baru buat tadi dengan garisan PQ. Persilangan yang pertama dekat sini. Okay, kemudian awak buat satu tanda dekat di antara garisan PR ni kan dia tak ada gariskan. So jadi kita akan buat tandanya di antara segitiga garisan yang bercantum ni. Okay. Jadi di sini satu. Okay. Lagi satu kedudukannya yang antara garisan QR. Dekat sini. Okay. Yang bersilang juga. So bila kita dah dapatkan yang bersilang, sama juga kita akan cari persilangan baru. Dia akan dapat macam tu. Okay. Okay. Bila dia dapat macam tu, kita keluarkan pula kita punya pembaris. Okay. Kalau pembaris, kita nak gariskan PQ dengan garisan yang kita dah dapat tadilah. Yang kuning tu. Okay. So cikgu akan guna warna hijau pula. Okay. Jadi buat garisan daripada Q sampai tanda yang kita dapat tadi. Okay. Jadi kita dah dapat lah. Ini ialah pembahagi dua sama sudut.
Okey. Kita nak buat satu garisan di tengah-tengah, satu garisan di tengah-tengah yang membahagikan dua sudut. Cukup macam tu. Jadi lepas dah dapat, jadi boleh label lah. Label yang separuh itu kita namakan sebagai apa? 30 darjah. Okay. Alright. Okay. Selain 60 dengan 30 ni, ada juga kita boleh dapatkan sudut 45 darjah. Kenapa dapat 45 ni? Okey. Daripada 45 ni, okay, dia kurang daripada 60. Kurang 60 darjah kan? Jadi, daripada 60 darjah, tadi cikgu dah beritahu kalau bahagi 2 kita akan dapat 30 darjah. Daripada 30 darjah, bahagi 2 kita akan dapat berapa? 15. Jadi kalau ada soalan yang awak nampak je nombor 5 ni, jadi awak fikirkan dia mesti ada satu bahagian yang ada 15 darjah. So mula sekali, okay, daripada 30 darjah tambah 15, kita akan dapat 45 darjah. Macam itulah. Okay. Jadi soalan ni tak jelas kan? Jadi tak apa. Kita anggapkan sahaja sudutnya berada di PQR. Okay. Sama dengan 45 darjah. Gantung pada soalan lah. So dekat sini cikgu tetapkan sudut PQR sama dengan 45 darjah. Jadi macam biasa kita akan gunakan jangka lukis juga. Jadi gunakan kaedah yang pertama tadi, kita buat dulu sudut 60 darjah. Jadi dia mesti lebih daripada separuh. Okey. Okey, daripada A separuh. Jadi kita buat satu garisan hijau. Okey. Kemudian daripada R pun kita cari dia punya persilangan garisan. Okey, di sini. Okey. Okay. Jadi ini 60 darjah. So awak tak payah garis lagi sebab dia bukan nak 60 darjah, dia nak 45 darjah. Jadi daripada 60 kita buat dulu 30. Kita bahagikan dulu 2 kali. Okey. Jadi dah dapat. Okay. So daripada sini, okay, yang tajam mesti berada dekat persilangan yang pertama untuk dapatkan kita nak buat apa yang membahagi dua tu, membahagi dua sudut. Jadi cari dulu membahagi sudut yang pertama dekat sini. Okey, okey, terpanjang pula. Tak apa. Okey. Jadi dekat situ. Okey, dah dapat 30. Okey. So dekat sini line 30 ni awak gunakan line putus-putus. Okey. Okey, daripada Q kepada persilangan kat sini. Buat putus-putus. Sebab dia bukan nak 30, dia nak berapa? Dia nak 45. Okey. Jadi lepas kita buat 45, okey. Kita dah dapat 30, dia kan nak, okey, 30 kita dah selesai. Sekarang dah pada 15. So daripada 15 ni awak ambil yang kedua ni. Okey. Mana nak ambil ni, cikgu? Okey, yang tajam ni berada dekat sini juga. Yang pertama kita dah buat tadi. Okey, persilangan yang warna hijau tu. Jadi, okey, yang kuning ini, okey, boleh kecilkan sedikit. Jangan buat panjang lah. Kecilkan sedikit. Okey, jadi buat dia punya garisan kita nak cari. Okey, ini yang pertama. Yang kedua nak buat kat mana pula? Dekat sini yang garis putus-putus dengan warna hijau tu. Okey. Okey. Right. So kita akan dapat persilangan kat sini. Macam tu. Okey. Dia nampak dia ada 2 kali. Okey. Okey, bila dah dapat, okey. Ini membahagi 2.
daripada 30 mestilah dapat 40, mesti dapat 15. Okey. Jadi dekat sini barulah gunakan pembaris. Okey. Okey, pembaris. Pada Q, okey. Sehingga pada warna kuning. Okey. Kemudian gariskan sahaja. Mesti dalam keadaan garisan berpadulah. Okey, sambungkan. Daripada Q sampailah kepada sini. Okey. Jadi dia punya label untuk garis yang kita baru buat ni, label ni ialah huruf P. Betul. Labelkan dengan huruf P dan sudutnya ialah 45 darjah. Okey. Okey. So kita advance sikit. Okey. Ni sekiranya sudut kurang daripada 60 darjah. Macam mana nak lebih daripada 60 darjah? Sama juga. Okey. Jadi sudut diberi ialah 75 darjah. So kita masih lagi menggunakan sudut PQR sama dengan 75 darjah. Jadi kat sini awak cari dulu. So 75 darjah yang pertama mesti ada sudut 60. Okey. Okey, daripada 60, okey, lagi 15 ni mana nak dapat? Okey, daripada 60 tadi pun kita dah buat kan? Jadi 60 tambah 60 sama dengan 120 darjah. Okey, kenapa cikgu buat 120 darjah ni? Sebab 75 kurang daripada 120 tapi lebih daripada 60. Okey. Okey, 120 darjah. Kemudian kita dah dapat 60 darjah kan tadi kat sini. Okey, daripada 60, daripada 15 tu sama juga 60 kan kita bahagi 2. Kita akan dapat 30 darjah. Kemudian daripada 30 darjah, kita bahagi 2, kita akan dapat 15 darjah. Okey, jadi 60 tambah 15, kita akan dapat 75 darjah. Okey, dekat situlah dia punya pengiraan langkah-langkah yang awak boleh buat. Okey, yang pertama sekali kita akan buat sudut 60 darjah. Okey, macam biasa kita akan keluarkan kita punya apa ni? Jangka lukis. Okey. Berada di Q. Okey, mesti lebih daripada separuh. Okey. So cikgu guna warna hijau muda. Okey, lebih daripada separuh. So, ini awak boleh buatkan dia panjang. Okey. Bila dah buat macam panjang macam tu, okey. So, yang pertama tadi, buat dulu label 60 darjah tu. Okey. So, buat 60 darjah. Okay, macam mana nak dapat lagi satu 60 darjah kan? Okay, ambil yang tajam ni. Okay, yang tajam ni awak letakkan pada persilangan yang hijau dengan hijau tadi. Okay. Kemudian awak tandakan mesti kena pada garisan yang sama juga, yang hijau tu. So sebenarnya setiap kali kita buat macam ni, ini bermaksud 60 darjah. Okay. 60 darjah yang pertama dan 60 darjah yang kedua. Jadi kita dah dapat 60 tambah 60 ialah 120. Dah dapat 120 kat sini. Okay. Right. Okey, lepas kita dah buat 120, dah dapatkan 120, jadi yang pertama 60 ni kita kekalkan, kita tak usik lah. Sebab 75 ni lebih besar daripada 60, jadi kita kekalkan dia. Kita akan kita akan buat pada 60 yang kedua. Jadi nak buat 60 yang kedua pun sama juga macam kita buat pembahagi 2 tadi. Okey. Jadi mula kita dapatkan dulu bahagi 2 bagi 30. Okey. So yang tajam berada pada persilangan yang pertama.
Okay, jadi cikgu akan gunakan warna pink untuk nampakkan perbezaan. Okay, panjangkan sikit. So, buat satu tanda di sini dan satu tanda lagi pada persilangan yang kedua. Okay, di sini. Okay. Kemudian nak senang, nak buat apa tadi? Buatlah garis putus-putus antara siapa dengan siapa? Antara Q dengan persilangan warna pink. Okey. Boleh Okey, bila kita dah buat garis putus-putus, baru kita cari yang 15. Jadi yang nak cari 15 ni dekat mana cikgu? Dekat yang kedua ke yang pertama? Okey, sekarang ni 15 ni kita akan buat yang pertama. Kenapa? Yelah 15 je kan. Dia nak cari lagi 15 je. Kalau awak buat dekat sini, dia dah lebih daripada 15. Okay. Jadi kita akan buat dekat yang berdekatan dengan 60 yang pertama ni lah. Okay. Jadi cikgu akan guna pada jangka lukis dengan warna biru muda. Okay. Kaedah yang sama. So yang pertama, yang tajam mesti berada pada garis putus-putus dengan persilangan yang warna hijau. Okey, jadi kita akan buat satu garisan di sini dan satu lagi pada garis 60 ni. Okey. Okey, right. Dah dapat. Okey. Jadi kita sambungkan saja guna pembaris. Okey. Okey. Lebih pun tak apa. Okey. Dah buat garisan, jangan lupa labelkan dia dengan huruf P dan sudutnya ialah berapa? 75 darjah. Okay. Jadi kalau awak rasa tak confident dengan cara jalan kerja awak buat, tak apa. Boleh juga kita semak dengan menggunakan apa? Protector lah. Kita guna apa? Jangka sudut. Okay, so mesti berada di sini. Okay, keadaannya mesti selari dengan 0 darjah. Okay, jadi daripada sini 0. So check, nampak? Dah jadi. Kalau kat sini, okay, 70 darjah. Okay. Nampak? 75 darjah. Dekat situ 75 darjah. Okay. Tak ada masalah. Okay. Okay, diharapkan dengan penerangan cikgu yang tak seberapa ni awak boleh faham. Okay, cuba untuk buat sudut-sudut yang boleh buat sudut-sudut yang boleh dilukis tanpa menggunakan jangka sudut. Okay, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dengan cikgu, jangan malu, jangan segan. Jadi di situ sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Okay, jumpa lagi di pembelajaran yang akan datang. Sekian, terima kasih.